Selamat pagi semua pelajar. Hari ini kita akan masuk ke subtopik yang kedua. Dalam subtopik kedua ni, kita akan fokus kepada bahagian ini, iaitu organ deria. Organ deria. Pada kelas yang lepas, kita belajar tentang aliran impuls. Bagaimana impuls ni mula dihasilkan. Dia bermula dengan rangsangan. Apabila ada sesuatu yang merangsang, rangsangan ini akan dikesan oleh organ deria. So dalam gambar ni, contoh organ deria adalah mata. Pada organ deria akan ada reseptor. Tugas reseptor ialah menghasilkan impuls. Dan impuls ni akan bergerak pergi ke otak dan dihantar keluar balik pergi ke kawasan yang berkenaan, iaitu efektor, untuk menghasilkan gerak balas. Jadi subtopik kedua ni kita fokus kepada bahagian ini, bahagian reseptor. Reseptor ni boleh didapati pada organ deria. So apa itu organ deria? Organ deria adalah bahagian badan yang boleh mengesan rangsangan. Jadi dalam gambar ni kita nampak ada 5 organ deria. 5 organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Setiap organ deria ini akan mengesan rangsangan yang berbeza. Setiap organ ini adalah sensitif terhadap rangsangan yang berbeza. Contohnya, mata ni, mata kita sensitif terhadap apa? Apakah rangsangan untuk mata kita? Apakah benda yang boleh merangsang mata kita? Yang buatkan mata kita rasa nak tutup. Cahaya. Cahaya kalau terlampau terang, dia buatkan mata kita tak tahankan nak tutup. So cahaya tu satu rangsangan. Dia boleh merangsang mata kita untuk bertindak balas. Yang kedua, telinga. Apakah benda yang boleh merangsang telinga kita? Jawapannya ialah bunyi. Seterusnya, apakah pula benda yang buatkan hidung kita terangsang? Bau ataupun bahan kimia dalam udara, sesuatu yang wangi ataupun bau busuk, buatkan hidung kita terangsang. Dia sensitif lah. So benda ni kita panggil sebagai rangsangan. Bau ni sejenis rangsangan. Rangsangan ini boleh dikesan oleh organ deria. Organ deria di sini adalah hidung. Seterusnya, organ deria lidah adalah sensitif terhadap apa? Bahan kimia dalam makanan. Sama ada dia manis ke, pahit ke, masam ke. Rasa makanan itu, dalam kata lain, bahan kimia dalam makanan itu boleh merangsang, menyebabkan lidah kita terangsang. So rangsangan di sini ialah bahan kimia dalam makanan yang dikesan oleh organ deria, iaitu lidah. Dan yang terakhir, organ deria kulit adalah sensitif terhadap rangsangan apa? Kulit kita ni sensitif terhadap apa? Kulit kita sensitif terhadap sentuhan. Kalau orang sentuh kita tahu. Kalau orang pukul kita tahu. Bila orang pukul tu, maksudnya kulit kita sedang kulit kita telah terasa tekanan pada permukaan kulit kita. So tekanan itu satu rangsangan. Dan akhir sekali suhu. Kalau bilik sejuk ke panas ke, kulit kita akan terasa. Lepas tu kadang-kadang bulu roma kita berdiri kan kalau sejuk sangat. Maksudnya rangsangan di sini ialah suhu. Kalau dikesan suhu terlampau rendah, dikesan oleh organ deria iaitu kulit, maka kulit ini boleh menghasilkan gerak balas, menyebabkan bulu roma berdiri. Untuk memberi satu lapisan penebat lah. Bila bulu ni berdiri, dia macam jaket. Dia memberi buatkan badan kita rasa panas sikit. So itu peranan kenapa bulu roma perlu berdiri pada suhu yang rendah semasa cuaca sejuk lah. So ada 5 organ deria. Jadi pada minggu ini kita akan fokus pada satu saja organ deria, iaitu mata. Kita akan explore semua pasal mata ni. So ada 5 benda yang kita akan explore tentang mata. First ialah struktur mata itu sendiri.
kalau kita belah mata ni, macam mana keadaan di dalam mata kita. Lepas tu yang kedua ialah mekanisme penglihatan. Macam mana bila saya nampak sesuatu tu, kenapa gambar tu akan muncul dalam mata saya. So mekanisme, bagaimana penglihatan ini terhasil. Yang ketiga ialah jenis penglihatan. Kita ada 2 jenis penglihatan, yang kita akan kaji. Lepas tu yang keempat, had deria penglihatan. Kemampuan penglihatan kita pun terhad. Ada benda yang kita tak mampu nak lihat. So kita akan kaji apakah benda yang kita tidak mampu nak lihat dengan kemampuan mata kita. Dan yang terakhir ialah kecacatan pada bahagian penglihatan mata. Ini basically merujuk kepada rabun jauh dan rabun dekat lah. So kita akan explore yang pertama hari ini, iaitu struktur mata. Apabila kita tengok gambar ni, dia nampak macam banyak labeling kan, perlu label gambar untuk mata kita. Dan biasanya kalau menghafal ni memang orang tak suka. Tapi cikgu ada cara yang lebih mudah lah untuk bantu kita mengingat. Daripada kita menghafal bertaburan begini, cikgu cadangkan kita hafal mengikut laluan cahaya masuk ke dalam mata kita. Bayangkan sekarang cahaya masuk mata. Cahaya ni masuk dalam mata. Macam mana cahaya ni bergerak? Bayangkan kita ni cahaya. Saya masuk dalam mata kamu tu. Macam mana saya berjalan di dalam mata kamu tu? So ini laluan dia kan, dia akan bergerak terus. So masa kita nak mengingat label-label ni, adalah lebih baik kalau kita dapat ingat mengikut laluan pergerakan cahaya. Maksudnya kalau ikutkan garisan merah ni, yang pertama adalah yang lapisan warna biru ni. So biru ni labelnya di sini, cornea. Cornea iaitu lapisan pertama. Lapisan ni lucina. Lepas tu masuk lagi cahaya akan masuk ke kawasan putih ni. Ini adalah kawasan kedua. So yang putih ni merujuk kepada gelemair. Fungsi gelemair fokuskan cahaya. Dia bantu untuk menumpukan, dia fokuskan cahaya. Lepas tu sampai ke tempat yang ketiga, iaitu lubang kecil di sini. So lubang kecil ni merujuk kepada pupil. English we call it as pupil. Bahagian ketiga ni pupil. Kalau nak sebut pupil pelik pula rasanya. Sebab dia memang bahasa English pupil. Pupil ni adalah satu lubang yang kecil. Adalah satu bukaan di tengah-tengah. So ni satu lubang yang kecil. Dia akan mengawal kuantiti cahaya yang masuk melalui lubang ini. Dan lubang ini dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Pupil ni dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Dia boleh jadi besar, jadi kecil. So pupil ni besar kecilnya dikawal oleh sesuatu yang di tepi sini. Ada satu pintu di tepi sini yang warna kelabu. So cikgu letakkan pupil tadi sebagai 3A, tempat ketiga 3A. Pupil ni dikawal oleh 3B. 3B ni macam kawan dia lah, kontrol pintu tu. So 3B ni merujuk kepada iris. So kalau kita tengok fungsi iris, dia macam pintu kan. So dia akan mengawal saiz untuk pupil. Dia boleh mengawal saiz pupil. So cahaya terus bergerak masuk ke kawasan warna biru. Ini adalah keempat. So keempat ini merujuk kepada apa? Kanta mata. Kanta mata memfokuskan cahaya. Perasan tak tadi masa kita sebut gelemair ni, yang nombor 2 ni pun memfokuskan cahaya. So sekarang kanta pun memfokuskan cahaya sekali lagi. Lepas tu kanta ini dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Siapa yang kawal dia tebal nipis? Kanta ini dia perlu dipegang. Kalau tak dia boleh jatuh. Dia perlu dipegang. So kanta ni dipegang oleh benda di tepi ni yang dipanggil sebagai ligamen penggantung. So cikgu letak ni sebagai 4B. Kanta sendiri tu 4A. 4A ni dipegang oleh 4B, iaitu ligamen penggantung. Lepas tu 4A iaitu kanta ni
tebal dan nipis dia, ketebalannya dikawal oleh kawasan yang warna kelabu ni. So warna kelabu ni ialah 4C. 4C ni merujuk kepada otot silia. So otot silia ni fungsinya dia mengawal ketebalan kanta mata. Tadi 4A ialah kanta mata. Kanta mata ni dipegang oleh 4B. Pegang saja. Supaya dia tak jatuh, tak bergerak lah. So 4B tu ligamen penggantung. Last sekali ialah 4C. 4C ni dia kawal kanta tu jadi tebal ataupun nipis. So mereka satu set. That's why cikgu letak nombor 4 di sini. 4A, 4B, 4C. Mereka kira satu set. Ada satu set yang bekerja sama untuk menjalankan satu fungsi lah. So bila dikira satu set, kita letak satu nombor yang sama. 4A dipegang oleh 4B, lepas tu ketebalan dipegang oleh 4C. Next, cahaya akan masuk ke kawasan warna orange. Ini adalah 5. Kawasan kelima ni namanya gelemaca. Gelemaca. So gelemaca fungsi memfokuskan cahaya. So sudah ada 3 benda yang memfokuskan cahaya. Gelemaya tadi memfokuskan cahaya. Kanta mata memfokuskan cahaya. Gelemaca pun memfokuskan cahaya. Next. Cahaya akan bergerak sampai ke lapisan warna kuning ini. Lapisan warna kuning kita letak nombor 6. Merujuk kepada retina. Retina adalah lapisan yang banyak reseptor. Reseptor ni dari English word receive. Reseptor ni dia receive. Dia receive apa? Dia menerima rangsangan. So untuk mata tadi rangsangannya ialah cahaya kan. So fotoreseptor pada retina ni fungsinya receive rangsangan, menerima rangsangan, iaitu menerima cahaya. Bila dia menerima dan mengesan cahaya, maka dia akan menghasilkan maklumat, message. Dia akan hantar message dalam bentuk impulse. Dia akan keluar, mencetuskan impulse, dan impulse akan bergerak pergi ke kawasan yang ketujuh, iaitu di sini. So 7 ni merujuk kepada saraf optik. Saraf optik. Saraf ni dia akan menghantar impuls tadi yang dihasilkan oleh retina pergi ke otak. Lepas tu otak akan mentafsir dan membuatkan mata kita tutup lah. So itu laluan cahaya. So ulang balik dari awal. 1, mula dari kornea, masuk ke 2, gelemair. Lalu pintu yang ketiga iaitu pupil. Pupil ni, pintu ni dikawal oleh iris. Lepas tu cahaya masuk ke warna biru. Kawasan warna biru iaitu kanta mata. Kanta mata sebab dia bujur, mudah jatuh kan. So dia perlu dipegang oleh sesuatu iaitu ligamen penggantung. Lepas tu ketebalan kanta ni dikawal oleh satu otot namanya otot silia. Cahaya terus bergerak pergi kawasan kelima iaitu gelemaca. Akhirnya sampai ke kawasan warna kuning iaitu retina. So retina akan menghasilkan impuls dan dihantar melalui saraf optik pergi ke otak untuk ditafsir. So kalau kita ingat begini, 1 kita sudah ingat label, yang kedua kita sudah kaji fungsi. Kita sudah rasionalkan fungsi dia. Dan yang ketiga, sebenarnya kita sudah cover subtopik yang poin yang kedua yang kita nak kaji iaitu mekanisme penglihatan. Mekanisme penglihatan tu menceritakan macam mana cahaya ni bergerak dari luar sampailah boleh diterima oleh otak. Sampailah boleh ditafsir oleh otak. Right? So hampir settle dah semua label ni. Kita cuba tengok mana lagi yang belum di label. Retina, bahagian retina ni warna kuning. Dia ditebalkan oleh 2 lagi lapisan di luarnya, iaitu yang warna hitam ni choroid. Choroid fungsinya dia bagi oksigen, dia bagi makanan, nutrien kepada sel mata. Baru sel mata dapat hidup dan menjalankan tugasnya. Lepas tu di luar lapisan warna hitam ada satu lapisan warna orange. Warna orange ni namanya sklera. Sklera. Sklera ni dia cuma melindungi, memberi bentuk kepada mata kita supaya dia bulat lah. Dan yang terakhir, satu lagi di sini, bintik buta.
bintik buta ni namanya buta kerana kalau cahaya jatuh di kawasan bintik buta, kita seolah-olah jadi orang buta. Kita tak akan nampak cahaya tu. Okey, kalau cahaya jatuh pada bintik buta, kita tak akan perasan pun ada cahaya masuk dalam mata. Okay? So bintik buta ni dia tak ada photoreceptor. Jadi dia tidak akan keluarkan impuls. Dia tak akan keluarkan message untuk hantar ke otak. Jadi kita tak dapatlah nak detect cahaya tu. So itu tentang struktur mata lah. Okey, sekarang slide yang terakhir. Kita zoom in kawasan retina. Retina dari kawasan warna kuning ni kan. Kalau kita zoom in retina, dalam lapisan yang nipis ni sebenarnya rupanya begini. Ini adalah retina yang telah dibesarkan. Okey, so dalam retina, apa yang penting? Ada dua benda. Satu ialah sel rod. Satu lagi adalah sel kon. Dalam retina ada sel rod dan sel kon. Okey. So kalau tengok pada gambar ni, sel rod ini warna biru, sel kon pula dia ada nukleus. Dia ada nukleus sel kon. So apa fungsi sel rod dengan sel kon pada bahagian retina? Okay, sel rod ini adalah untuk mengesan keamatan cahaya. Maksudnya sel rod boleh mengesan sama ada cahaya itu terang ke, malap ke, gelap ke. Iaitu fungsi untuk sel rod. Sel kon pula untuk mengesan warna cahaya. Sel kon yang membolehkan kita bezakan, oh ini warna biru, itu warna merah, itu warna hijau. Okay? So satu sel rod membezakan keamatan, terang ke malap. Sel kon membezakan warna. Okay? Warna yang paling basic kamu sudah belajar di form 1. Bab 7, bab cahaya, kita sudah belajar warna primer cahaya ialah RGB. Okay, apa tu RGB? R for red, G for green, and then B is for blue. Okay, so sel kon ini boleh detect warna RGB iaitu red, green and blue. Okay, kalau confuse macam mana nak ingat mana satu detect keamatan cahaya, mana satu nak detect cahaya. Okay, biasanya kalau cikgu ingat guna istilah bahasa English. Kalau sel kon ini dalam Englishnya kita tulis begini, sel, the con cell, C-O-N-E, con cell. So from the word con, it start with C, dia mula dengan perkataan C con, so C for color. Okay, C con cell, C detect color. Okay, so kedua-duanya huruf C lah sebagai satu hint, petunjuk kepada kita lah supaya kita tak confuse antara con cell dengan rod cell. Okay, con cell start with C, so dia pun detect C iaitu color. Okay, detect warna. Then rod cell akan menentukan keamatan lah, mengesan keamatan cahaya. Alright, so kita settle dah untuk struktur mata. So kita akan jumpa pada kelas seterusnya untuk bahagian mekanisme penglihatan dan had penglihatan. Apakah yang mata tidak mampu nampak? Ada sesuatu yang kita tak mampu nampak ni, walaupun dia wujud di depan kita, tapi kita tak perasan benda itu wujud. So itu adalah had penglihatan kita. So kita akan explore pada next class lah, kelas yang seterusnya.